Tak partisipan juga. Okay, dah betul insyaAllah. Saya mula sekarang ya. Hmm. Okay, hari tu kita last week kita sampai dekat apa? Unit step function kan? Boleh respon saya tak? Saya tak dengar ni. Boleh dengar saya? Hello? Boleh dengar saya tak? Boleh, boleh. Boleh respon tak dekat chat ke cakap boleh ke tak boleh? Boleh, boleh. Okay. Right. So hari tu kita habis sampai dekat unit step function. Am I right? Betul ke? So hari ni kita akan masuk inverse Laplace transform. Okay. Bismillah. Okay, inverse Laplace transform. So from ft to fs, okay, so we have to Laplace ft and then we get fs. Now we want to get that ft from the fs. So from fs to ft, so we have to inverse Laplace fs. Okay, so dari ft nak dapatkan fs, kita akan Laplacekan ft. Last week kita belajar. Now kita akan belajar inverse Laplace transform, di mana daripada fs kita nak dapatkan balik ft ni, kita kena inverse Laplace. So inverse Laplace fs, okay, so kita akan dapat ft balik lah. Okay. Okay. So inverse Laplace transform, from ft to fs, we have to Laplace ft to get fs. Now from fs to ft, we have to inverse Laplace fs to get the ft. Okay. So if Laplace ft equal fs, then we say that ft is the inverse Laplace transform of fs. Then employ the notation, this one, inverse Laplace fs equal ft, which with inverse Laplace is known as the operator of the inverse Laplace transform. Okay? L power of minus 1e is known as the operator of the inverse Laplace transform. Okay, notes here. We cannot write Laplace inverse Laplace minus 1e unequal to 1 over L. Kita tak, segi notation, kita tak tulis dia 1 over L. So kita tulis Laplace okay. Okay, dari segi notation kita kena tulis Laplace ni, L minus 1 ni, kita tak boleh tulis 1 over L. Okay, to represent inverse Laplace transform. Okay, so remember, kalau mana-mana buku yang akan jumpa, dia akan tulis Laplace L minus 1. Tak akan ada 1 over L macam ni. Dari segi notation. Alright. So example, determine the inverse Laplace transform for the given function. Okay, sekali lagi kita akan pakai table.
Okay, so daripada table ni, kalau sebelum ni kita pakai table daripada FT yang dia bagi ni, kita nak dapatkan FS, kita akan lapas FT, kita dapat FS. Now daripada FS pula, okay. Sebelum ni kita rujuk table FT, kita nak dapatkan FS, kita tengok FS tu apa kan. Now daripada table FS pula, kita nak dapatkan FT, so kita reverse lah, terbalik. Okay. So kalau kita tengok kat sini, 4 over S, for example A ni 4 over S. So kita tahu 4 over S. So it's relate to the, based on table, this one lah, relate to the constant. Okay. So kalau 4 over S, maknanya kalau kita inverse Laplace Fs ni, dapat balik Ft dia adalah, kalau sini K, kat sini K over S, kat sini dapat K. Ft dia adalah K. Now kalau Fs dia adalah 4 over S, so kat sini Ft dia adalah 4. So we get the answer 4. Yeah. Okay, next, if we have 12 over S power of 3. So kita kena tengok dia punya ni, kita nak relate dia dengan table. So tengok kat sini Fs, kalau yang ni S sahaja, S power of 1, kita tidak constant lah. Tapi kat sini Fn plus 1. Okay, so dia dia boleh bila n plus 1, di mana n tu plus n tu equal to 1, starting dekat 1, maknanya kat sini n dia ni boleh sama ada 2 ke atas lah, sama 2, 3 and so on lah. Mana S power of 2, 3 and so on. Above S power of 2, 3 and so on. Okay, so kalau kita nampak dan kat sini kalau dia 3 dia mesti S square. Yes, S square, tapi kat sini mesti ada plus ataupun minus A square ni. Okay, so kalau dia satu sahaja macam ni, polinomial macam ni, it refer to this one lah, polinomial. Okay, kita ada S power of 3, so it refer to the polynomial. Jadi kat sini kalau kita nak relate dengan S power of 3, kat sini mesti N dia adalah 2. N dia adalah 2 sebab N plus 1. Jadi 2 plus 1 is 3. So kat atas ni mesti 2 lah. Jadi 2 factorial over S, 2 factorial over S power of 3. So 2 factorial we get 2 lah. So this one 2 over S power of 3. Jadi kat sini, bila kita nak relate dia dengan soalan 12 over S power of 3 ni, kita nak relate dengan table, kita akan ambil 2 over S power of 3, this one. Okay, jadi kat sini soalan nak 12, apa yang perlu buat, you kena darab lagi dekat luar dengan 6. So 6 kali 2 dapat 12. So this one S power of 3. Okay, kemudian baru gantikan. So 6 ni jadi constant lah kat luar. 6 ni, saya dapat 6. Jadi 2 over S power of 3 adalah P power of 2. Okay, N dia adalah 2. Kat sini 2 factorial over S power of 3. So gantikan kat sini, dia relate dengan soalan. Okay, so soalan nak 12, so kat sini 2 nak 12, maksudnya times lagi 6 lah. And so you get the answer 6 T square. Yeah? Okay. Next, okay. So next, kalau you ada soalan 2 over S plus 5, yang ni kita relate. Sekejap Boleh dengar tak? Boleh dengar saya tak? Boleh. Sekejap saya ada masalah dekat ni. Dah charge tak tahu, dia tak ni balik je. Saya start sekejap.
Kejap saya kena link dia punya ni chat. Power on tu. Dah tutup ni tadi. Dekat buka cepat yang tutup. Aku tu macam dah start dia tutup ni. So nak buka ni. Hello? Hello? Boleh dengar saya? Dengar Tak? Okey, okey, okey. Dah dengar. Terima kasih Syah. Tutup pintu. Okey. Sampai mana dah tadi Kejap. Okey. Saya record balik. Sekejap. Okey. Okey, so kita tengok contoh yang ketiga, 2 over s plus 5 ni. So kalau kat sini dia akan relate dengan EAT. Okay, saya besarkan sikit ni. Dia kita akan relate dia dengan EAT. Okay, untuk 2 over s plus 5 ni, so kita akan relate dia dengan EAT. EAT. Sebab kat sini dia S, you nampak S kuasa 1 saja, so dia linear kat sini. S1 kemudian dia ada kat sini plus ataupun minus kat sini lah. Tapi dalam contoh ni dia adalah plus. So sebenarnya yang ni kalau kita rujuk pada EAT dia mesti 1 over S minus A. Jadi nak relate dengan soalan ni, kita akan letak 2 kat luar. Kemudian this one 1, kemudian yang ni nak relate S minus A, so kita tulis S minus 5. Di mana A dia adalah minus 5. So ganti balik, jadi A dia adalah minus 5. Okay. So A minus 5, sekejap. So
Jadi kat sini A dia adalah minus 5. So berarti kita dapat sini this one 2. This one 2 E power of minus 5T. Okay. So setakat ni ada soalan tak? Nak tukar? A untuk constant, B adalah untuk polinomial, C untuk ni exponential ni. EAT. Ada soalan setakat ni nak tanya? Okay, so kalau tak ada kita pergi next. Okay, kalau dia bagi soalan macam ni, 3 over S, 2S minus 6. Okay, so kita nak relate dia ni, kita tengok ni S power of 1 kat sini. Kuasa 1. So still lagi kita relate dia dengan EAT ni. Ya? So nak relate dengan EAT kat sini mesti 1. 1 over S minus A. So kat sini, daripada soalan ni, kat sini ni S dia ni, perkali dekat S ni mesti 1. Jadi kita kena keluarkan 2 dia ni kat luar. Jadi bila kita keluarkan 2 ni kat luar, okay, dan 3 sekali kita bawa kat luar, so kita letak kat sini 3/2. Okay, kemudian kita ada kat sini dah jadi 1. Okay, kita keluarkan 2 tadi, kat sini 6. Jadi kita kena faktorkan dia, kita dapat kat sini 2 dan this one adalah S minus 3 lah. S minus 3. So bila kita kembang balik, expand balik, kita dapat 2S dan minus 6. Kat sini. Okay, jadi kita letak 3 over 2, kemudian this one E power of 3, 3T. Okay. This one relate pada ni. A dia adalah 3 lah. Kat sini 3. So kita ada 3 over 2 E power of 3T. Okay. Now kalau soalan bagi 8 over X square minus 8. Minus 9. Okay. So X square minus 9 kat sini. So kita relate dia dengan sin H. Kemudian atas adalah 8 kan. So dia bukan S. So kita relate dia dengan sin H. So sin H 80 ni ikut A over S square minus A square. So kalau kat sini kita ada S square. So minus 9 kita boleh relate dia dengan 3 over 3 square lah. 3 square. So kalau sini adalah 3 square, kat atas adalah 3 jugalah. Dia refer pada ini. A square, this one atas A. Kalau sini 3 square, kat atas ni 3. So kat sini kita nak value dia adalah 8 over 8 kat sini. Okay. So jadi kat sini kita ada 3 kat sini. Jadi kita nak relate dia nak jadi 8. So kita kena bahagikan dia dengan 3 lah. So kat sini kita ada 8 ni kita letak kat luar. So kita ada 1 sebenarnya. Okay. Tapi kita nak relate kat sini S square minus A square ni. 3 square kat sini. Jadi atas kena letak 3. So kalau sini letak 3, kat bawah ni kita akan bahagikan dengan 3. Okay. Kita bahagikan dengan 3. Okay, baru kita, bila kita ni expand ni, kita dapat balik lah 8 over 8 over X square minus 9 ni. Okay. Now this one kita relate dengan sin H 3T. So kita dapat answer dia 8 over 3 sin H 3T. Okay. Okay. Tengok example F. 1 over S square plus 9. Excuse me. Okay, jadi kat sini kalau you tengok nak relate dengan apa? X square plus 9. Kemudian di atas adalah constant kan? Maksudnya nilai bukan S. So kita relate dia dengan sin 80. Sin 80. Sebab dia adalah plus kat sini. So kita relate dia dengan sin 80. Jadi kat sini dekat sin ni dia mesti dia punya coefficient dia 1 je kat sini. Jadi kat sini 4, so kita kena keluarkan 4 ni. So bila kita keluarkan 4 ni, kita ada S kuasa 2 plus 9 over 4. This one. Kita keluarkan 4 ni kat sini, dan this one 1 lah, 1/4 tak kat luar. So kat sini kita ada S square plus 9 over 4. So kat sini kita nak relate dengan apa tadi? So kita nak relate dengan sin 80. Jadi kalau sini S square, kat sini nak dapat 9/4, kita boleh relate dengan 3 over 2. Okay, 3 over 2 square. This one kita dapat 3 over 2 square. So kalau kita nak relate dengan sin 3 over 2t, so kat sini mesti 3
3/2 jugalah. Kalau sini 3/2, kat atas mesti 3/2. Okay. Now soalan mesti dapat 1/4 je kat sini kan? 1/4 je. Okay. Tapi kat sini ada 3/2 kat sini. Kalau kita darabkan 3/2 ni dengan apa? 1/4, kita akan dapat 3/8. Okay. Dah tak sama dengan 1/4. Jadi apa yang perlu kita buat kat sini? Okay, kita darabkanlah. Sini 3/2 yang kita nak. So kat sini kita kena darabkan dia dengan 2/3 supaya nilai dia jadi 1. Kita nak sini 1. Nah, dia nak jadikan 1, ni 1/4 kat sini. Nak jadikan dia 1, kat sini perlu darab dengan 2/3. Okay. Jadi kat sini simplifykan dia, boleh cancel out ni, 2 ni boleh simplifykan dia. So dapat kat sini 1/6. Okay, so dapat 1/6. This one kita relate dia dengan sin 3/2t. Okay. So ada soalan nak tanya? Boleh tengok kat bawah ni, saya ada tunjukkan daripada sini nak keluarkan dia S 4 ni, sebab kat sini S dia mesti 1 kali dia. So keluarkan 4, dia dapat x square plus 9/4. So dapat ni lah 1/4. Then this one is 9/4, kita relate dengan 3/2 square lah kat sini. Okay, so kita nak relate dengan ni. Okay, sin 3t. Dia bawa kat sini, yang ni nilai dia nak jadi 1, dia kena darab lah dengan 2/3. So kita dapat balik ni. Okay. Okay, ada soalan nak tanya? Boleh ikut setakat ni? Boleh bagi feedback dalam chat ke untuk saya ni? Kalau tak ada soalan, kita akan tengok properties of inverse Laplace. Linearity of the inverse Laplace transform. If alpha and beta are constant, then inverse Laplace alpha fs plus beta gs equal alpha. So bila alpha dan beta adalah constant, so dia boleh diletak di luar lah. So kita boleh pecahkan dia, splitkan dia dan letakkan alpha dan beta di luar. Okay. So example, determine the inverse Laplace transform of 3s plus 2 then over s square plus 4. So kat sini, okay, kita tak boleh direct inverse Laplace dia. Jadi daripada sini kita kena splitkan dia. Okay, splitkan dia. Daripada sini kita dapat 3s over s square plus 4 and then plus 2 over s square plus 4. So daripada sinilah, okay, kemudian kita boleh lagi inverse Laplace dia lah. So di mana kita letak, ya kalau sini 3 ni boleh letak kat luar. So kita ada inverse Laplace s over s square plus 4. Then this one plus inverse Laplace 2 over s square plus 4. So this one, it refer to the, based on table, it refer to the cos 2t. This one this one sin a at. So you punya answer dapat 3 cos 2t. Dan this one plus sin 2t. Plus sin 2t. Okay. Setakat ni ada soalan nak tanya? Okay, next. Kalau you ada 7s plus 3 then over s square minus 9. Okay, so solution here, we have to split. Okay, kita splitkan dia. So kita ada 7s over s square minus 9. This one plus 3 over s square minus 9. So untuk this one, kita relatekan dia dengan cos hyperbolic. Okay, this one sin hyperbolic. This one cos hyperbolic, this one sin hyperbolic. So this one kita ada 7, okay, then inverse Laplace s over s square minus 9, then plus inverse Laplace 3 over s square minus 9. So this one we get 7 cos 3t and then plus sin h 3t. Okay. Okay. Ada soalan setakat ni nak tanya? Okay. Kalau tak ada soalan, kita akan masuk properties of first translation. Okay. So kalau perasan, this one, properties of first translation kat sini. Sebelum ni kita Laplacekan ft, kita dapat fs minus a ni. Laplace EAT ft, kita dapat fs minus a. Now kita akan inverse Laplace f s minus a ni, so kita akan equal EAT f ft. So daripada sini kita ada inverse Laplace f
S minus A equal E AT FT. So daripada sini kita nak dapat ni pula. So macam mana kita nak buat? So kita tengok kat sini apa Fs minus A dia kat sini. So A kat sini merujuk kepada EAT dia ni. Okay, A dia ni merujuk kepada EAT dia ni. Okay. Kemudian nak dapatkan FT, jadi semua dalam ni adalah Fs minus A. So daripada Fs minus A dapatkan Fs. Jadi awak gantikan S dengan S minus A kat sini. Okay, kemudian daripada Fs ni barulah kita boleh cari FT. So kita kena inverse Laplace Fs. So kat sini you inverse Laplace Fs kat sini. Daripada sini, daripada Fs nak dapat FT, kat sini you kena inverse Laplace. This one inverse Laplace FT, so kita dapat inverse Laplace Fs, so kita dapat FT kat sini. Okay. So tengok example. Determine the inverse Laplace transform of 5 over s plus 2 ni apa? Power of 3. Okay. So kat sini kita nak relate dengan apa? So kalau nampak kat sini s kuasa 1 kemudian plus 2. So kita boleh relate dia dengan exponential. So dekat luar pula kita nampak 5 kemudian ada in bracket dalam ni ada square. So kita boleh relate dia juga dengan apa? So maknanya dia bukan alone. Maksudnya bukan satu saja, bukan komponen yang standard satu macam ni. So dalam ni mesti ada combination. Combination kita nampak. Sebab dia ada power of 3. Dia kat sini ada S plus 2. So dia adalah combination. So yang ni kita relate dia dengan EATF FT first translation. So solution dia, okay, this one kita samakan dia dengan yang ni sama juga dengan EAT FT kan. Okay, so saya kata tadi kalau you perasan dalam ni semua ni dia adalah Fs minus A. So kalau kat sini dia punya A dia adalah minus 2. Sebab ni S plus 2 ni maksudnya dia adalah minus 2. S minus 2. Okay, jadi A dia adalah minus 2. So you letak je kat sini E power of minus 2T FT. Now kita nak cari apa FT dia ni. Nak cari FT dia ni apa, kita akan tengok keseluruhan ni lah. So kat sini adalah, kita kata kalau sini S tambah 2 ataupun S plus 2, kat sini akan jadi Fs plus 2. Jadi Fs plus 2 equal F over S plus 2 power of 3 ni. Now daripada sini kita nak dapatkan Fs. So kita lengkapkan semua Fs plus 2 ni jadi S. Gantikan. This one jadi Fs, this one jadi 5 over S power of 3. Ni kita boleh first Laplace Fs. So first Laplace Fs untuk dapatkan Ft. This one kita relate dia dengan polinomial. So kita relate dia dengan polinomial 2 over S power of 3. Di mana 2 over S power of 3 equal to T square. Okay. So kalau kita nak soalan dia bagi dia kita nak capai kita nak 5, nak 5. So kat sini kita relate dengan 2 over S power of 3. Jadi kalau 2 time dengan 5 ni kat luar ni dapat 10 kan. Jadi kalau kita nak 5 kat sini kena bahagi dengan kita dengan divide by 2 here. So this one kita ada relate 2 over S power of 3. So bila kita nak 5, so maknanya kat sini kita timeskan dengan 5 over 2. So this one bila kita expandkan dia kita dapat balik 5 over S power of 3 ni. Okay. Jadi this one kita relate dengan T power of 2. So kita dapat 5 over 2. And then this one T square. Okay. Ada soalan setakat ni nak tanya? Okay, kalau tak ada kita tengok yang seterusnya. Kita ada 2 over S minus 2 square plus 9. This one kita nak relate dengan apa? Okay, so kita tengok. Kalau kita nak mesh dengan ini, tapi yang ni satu je, dia ada S minus 2. Jadi kat sini ada combination. Ada combination. Jadi kat sini kita nampak S tolak 2 ni. S tolak 2 kita akan relate dia dengan EAT. Okay. Di mana kita nak tengok A dia adalah 2. This one A dia adalah 2. Jadi kita dapat E power of 2T. Okay, inverse Laplace ni equal E power of 2T FT. Now kita nak cari apa FT dia.
So kalau nak cari dia punya FT dia ni, kita akan tengok dia punya this one maksudnya sama juga dengan Fs minus 2 equal 2 over S plus 2, S minus 2 square plus 9. Okay, now daripada sini nak jadikan dia Fs. Daripada ni, remember Fs tolak A nak jadikan Fs. So gantikan S dia ni dengan S minus 2. So this one yang dapat Fs, this one yang dapat 2 over S square plus 9. Okay, jadi daripada Fs, kita boleh cari Ft, so kita kena inverse Laplace Fs. Inverse Laplace Fs. Okay, so kat sini nak relate dengan apa? Nak relate dengan sin AT. Sin AT. So kalau sini adalah S square plus 9, so maksudnya dia ada S square plus 3 square. So kalau sini adalah 3 square, ke atas pun mesti 3. Tapi kita nak nilai dia adalah 2. Jadi kat sini kena bahagi dengan, kita divide by 3. Okay, when bila kita expandkan dia, so kita dapat yang ni, bila cancel out dapat baliklah 2 over kita dapat baliklah ni. This one kalau ni divide, kita dapat balik 2 over S square plus 9. Okay. Now kita boleh gantikan this one 3 over S square plus 3 square ni dengan sin 3t. Sin 3t. Kemudian this one 2 over 3. Ganti, masukkan je. Yang kita dapat ni adalah Ft. Ft yang kita dapat ni, kita kena masuk balik dalam jawapan akhir. Jawapan akhir. Sebab jawapan akhir adalah E power of 2t Ft. Jadi this one E power of 2t, Ft dia apa? This one. Masukkan kat sini. 2 over 3 sin 3t. Okay. Sama dah juga dengan soalan yang pertama tadi. Dia dapat Ft dia ni, okay, kena masuk balik dalam final answer dia. Final answer dia. Okay. Ada soalan setakat ni nak tanya? Boleh kot? Okay, tengok contoh yang seterusnya. Kita ada S over S minus 2 square plus 9. Okay, this one pun kita nampak ada combination di situ. Dekat sini. Dia tak ada simply terus macam ni. So dia ada S minus 2 kat sini. So ada combination dalam soalan ni. So kalau kita tengok kat sini, kita akan relate dia dengan S minus Fs minus 2 lah. Okay, jadi A kat sini adalah 2, jadi kita dapat E power of 2 TFT. Okay. Dan now kita nak cari apa FT dia. Okay. So jadi semua dalam ni adalah Fs minus 2. So Fs minus 2 equal this one S over S minus 2 square plus 9. Okay, untuk case yang kat sini, kita tak boleh simply gantikan S dengan S minus 2. Sebab kat sini adalah S. Sini S minus 2. Jadi apa yang perlu kita buat? S kat atas ni kita relatekan dia dengan S minus 2. Jadi saya relate kat sini S minus 2 plus 2. Supaya tolak 1 tambah 1 is 0. Sorry. Minus 2 plus 2 is 0. So kita dapat balik S yang ni. Okay. Jadi kat sini kita dah ada dah S minus 2, S minus 2, S minus 2. Now kita boleh gantikan S minus 2 with S. Dengan S. Dengan S. So this one kita dapat Fs. This one kita ada S plus 2. This one kita ada S square plus 9. Okay. So dah dapat macam ni, kita kena splitkan dia. So kita dapat S over S square plus 9. This one kita dapat 2 over S square plus 9. Okay. Untuk ni kita daripada Fs ni kita boleh dapatkan Ft, dan so kita inverse Laplace Fs. This one kita relate dengan cos 3t. So kita ada S over S square plus 3 square. Okay, so kita dapat kat sini cos 3t. Kemudian plus 2 over 3 inverse Laplace. This one you dapat 3 over S square plus 3 square. This one you relate dengan sin 3t. Okay. You nak relate dengan sin 3t. So you nak jadi 2 over S square plus 9. So kalau sini ada 3, kat sini kena bahagi dengan, kena divide by 3 juga. So akan dapat balik ni lah. 2 over S square plus 9. Okay, now kita akan relatekan dengan tables. Okay, this one kita dapat cos 3t. This one kita dapat 2 over 3 sin 3t. Okay.
Ada soalan setakat ni? Boleh ikut? Okay, next kita tengok D. Kita ada 1 over S square minus 2S plus 9. So kat sini kita kita nak relate dengan table, tak ada yang ada S kuasa 2 dan ada S ada ni. Tak ada yang polinomial macam apa, yang pembawah dia ada polinomial macam ni. Ada tak bentuk dia S macam ni? Tak ada kan? 1 over S macam ni. Tak ada kan? Okay. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita akan relate dia dengan apa, kita akan buat melengkapkan kuasa 2. Completing square. Okay, jadi kat sini kita nak, bila kita nak relate dia ada kuasa 2, kita akan tengok kat sini. Macam mana kita nak dapat S kuasa 2 minus 2S ni? Kita boleh relate dengan S minus 1 square. Kat sini kita dapat S square minus 2S plus 1. Tapi kat sini nak 9. Kat sini nak 9. Jadi kita boleh relate dia kalau sini kita dapat kita nak 9 kan, kat sini S square plus S square minus 2S plus 1. This one kita nak S square minus 2S plus 9. Jadi kalau tengok kat sini 1 nak jadi 9 lagi plus dengan 8 ataupun 8 lah. Okay. So kita dapat dalam bentuk macam ni. Now kat sini kita samakan dia dengan F S minus 1 equal S minus F S minus 1 equal 1 over S minus 1 square plus 8. Okay. Okay, so this one kita nak relate dia dengan apa? EAT. So kat sini A dia adalah apa? Sorry. Kat sini Fs minus 1, this one S minus 1. So kat sini kita akan gantikan S minus 1 dengan Fs. Okay, this one jadi S. Okay. Now kat sini kita akan relate dia dengan sin AT. Okay, so tapi kat sini adalah 8. So macam mana kita nak dapat square ni Jadi kita nak dapat square ni power of square ni ataupun kuasa 2 ni. Power of 2. Jadi kat sini kita relate dia dengan set x power of 2. Sebab bila set dengan dengan power dengan square ni dia akan jadi 1 lah. Okay. That's why kat sini you letak set x power of 2 ni. Nak relate dengan kalau dia 9 tak ada masalah, 3 square. Tapi sebab dia 8, so kita tulis dia sebagai set x power of 2. Sebab bila kita kita expand dia balik, kita akan dapat balik 8 lah nilai dia. Okay. Jadi kalau kat sini adalah set x, kat atas pun set x jugalah. Set x juga. Jadi tapi kat sini dia nak 1 nak 1 je. Kat sini ada set x. Jadi kena relate kat sini, bahagikan dia dengan set x. So kita dapat sini 1 over set x, 1 over set x, set 8 dan sin set 8t ataupun 1 over set 8 sin set 8t. Okay. So yang ni yang you dapat adalah FT dia. Daripada FS dapatkan FT dia. This one FT ni ganti balik dalam final answer. So you ada ET dan FT ni ganti tadi. This one kat sini. Okay, so this one is final answer lah. Okay, setakat ni ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Boleh kot? Boleh. Okay. So next kita akan tengok second translation. Tadi kita dah habis kat sini, kita akan tengok second translation. Okay, second translation kat sini. Ft minus A, Ut minus A. Properties dia. So if inverse Laplace Fs equal Ft and A is a constant. This one A dia adalah constant. Kat sini A dia adalah constant. Okay.
Then inverse Laplace e power of minus as fs equal ft minus a ut minus a. Okay, where ut minus a is unit step function. Okay, now you tengok kat sini macam mana daripada sebelum ni, daripada sini Laplace ft dapatkan yang ni kan, fs. Now daripada inverse Laplace fs nak dapat balik ft ni, nak dapat balik ft ni. Okay, jadi caranya adalah you tengok apa e power of as. Tengok a dia apa. So kalau a ni apa a ni akan merujuk kepada ut minus a dia. Okay, refer a di sini. Ut minus a. Kalau sini ut minus a, kat sini mesti ft minus a. Okay. Okay. Jadi kat sini macam mana kita nak tahu ft minus a, kita akan rujuk kepada fs. So daripada fs ni, nak dapatkan ft minus a, okay, daripada fs kita akan inverse Laplace dulu. fs, kita akan inverse Laplace, fs dapat ft. Now daripada ft pula nak dapat, nak tukar jadi ft tolak a, jadi gantikan t ni dengan t minus a. Okay. So kita tengok example. Find the inverse Laplace transform of the given expression. So kita ada e power of minus 2s over s square. So kat sini kita kena relate nak paling senang you relate dengan ni. Apa dia punya properties dia ni lah. Okay. So kat sini saya relate dia, saya asingkan ni e power of minus 2s dan times dengan 1 over s square. Okay, jadi kat sini kita boleh nampak ya dia akan refer kepada e power of minus as. So this one yang akan refer kepada fs dia. Okay, jadi kat sini kita nampak a dia e power of minus 2s. So a dia adalah 2. Jadi kat sini kita punya ni a dia adalah 2, so kita ada ft tolak ft minus 2 ut minus 2. Okay. Now kita nak cari apa tu ft minus 2 dia ni. Okay, jadi fs yang dia daripada soalan ni kita dah bentukkan dia dalam bentuk e power of minus ss fs kan. Jadi kat sini fs dia adalah 1 over s square. Okay, jadi kat sini kita a tadi adalah 2, jadi ft minus 2 ut minus 2. Nah kita nak cari ft minus 2 ni, so kita akan refer kepada fs daripada soalan. Fs dia adalah 1 over s square. Dan daripada fs nak dapatkan ft, so kita inverse Laplace fs. Okay, kita inverse Laplace 1 over s square, kita dapat b. This one adalah polinomial kat sini. Refer kepada polinomial. So kalau s tu power of 2, so kat atas ni adalah kat sini adalah apa? N dia adalah 1 lah. Kalau kat sini s power of 2, maknanya n dia adalah n is 1 lah. 1 plus 1 2, so this one pun 1. 1 factorial is 1. So kita dah relate dengan t lah. Jadi inverse Laplace s over s square equal t. Okay, so daripada ft ni kita nak tukar jadi ft tolak ft minus 2. So kita gantikanlah dia dengan ft dia ni dengan t minus 2. T ni gantikan t minus 2 dan t ni pun gantikan dengan t minus 2. Okay, so kita dah dapat ft minus 2 kat sini. Nak buat daripada sini bawa balik dekat jawapan akhir ni, jawapan awal tadi. Okay, so final answer is ft minus t tadi dah jadi t minus 2. So you get t minus 2 then non tadi kat sini tadi yang t minus 2 ni ganti balik kat sini lah. So you dapat t minus 2. So t minus 2 ni ganti balik kat sini. So jadi t minus 2 ut minus 2. Okay. Boleh kot? Ada soalan nak tanya setakat ni untuk second translation? Tak ada. Okay. So next, tengok lagi example. Pun sama, you susun dia macam ni. Daripada sini saya susun dia jadi macam ni.
Jadi saya clear nampak. Yang ni refer kepada E minus AS, this one refer kepada F, FS. Jadi kat sini pun sama, tengok apa A dia. A dia adalah 4. A dia adalah 4. So kita ada FT minus 4, UT minus 4. Nah kita nak cari apa tu FT minus 4 ni. Nak cari FT minus 4 ni, kita akan refer kepada FS daripada soalan ni. So now dia punya FS adalah ni 1 over S plus 2 power of 3 ni. Daripada sini dapatkan FT. So kena inverse Laplace ni. So nak inverse Laplace ni nak relate dengan apa? So kita tengok kat sini dia ada S linear kat sini tapi ada plus 2. So it relates to the EAT and at the same time dia kat sini ada power of 3. So dia bukan satu je lah, dia bukan stand alone. So bukan satu saja tapi dia ada combination kat sini. So kita relate dia dengan first translation. This one kita relate dengan EAT ni. EAT FT. So kat sini kita tengok kat sini S plus 2 maknanya A dia adalah minus 2. So kita dapat E power of minus 2 FT. Now daripada sini kita nak cari FT tu apa, kita akan refer kepada this one, the whole ni adalah sama juga dengan Fs plus 2. Jadi kat sini Fs plus 2 equal 1 over S plus 2 cube. Okay, power of 3. Okay, this one sini S plus 2, S plus 2. Jadi kita boleh tukarkan S dengan S plus 2. This one pun sama, tukarkan S plus 2 dengan S. Okay. Now kita dapat Fs dia 1 over S power of 3. Okay, so now kita daripada Fs kita nak dapatkan Ft, kita kena inverse Laplace Fs ni. So this one kita relate dia dengan polynomial. So kalau S power of 3 kat atas ni mesti 2 lah, 2 factorial. So kita relate dia dengan 2 over S power of 3. Okay, bila kita nak relate kat sini, kita kena tengok soalan nak satu sini. Jadi kat sini ada 2, kat sini kena bahagi dengan 2 supaya answer dia dapat balik lah. Bila kita kembang, kita dapat balik 1 over S power of 3. Jadi bila kita relate dia tadi dan kita masukkan kat sini per 2, jadi final answer kita dapat 1 over 2. This one refer kepada T power of 2. Okay, daripada T, Ft kita nak gantikan dia dapat Ft minus 4. Nak gantikan semua T ni dengan T minus 4. This one T minus 4, this one T minus 4, this one T minus 4. Okay. So Ft yang kita dapat ni, Ft minus 4 yang kita dapat ni masuk balik dalam jawapan akhir kat atas ni. Masuk balik. So kita ada ni lah. Okay, so ada soalan nak tanya? Boleh ikut? Boleh ikut setakat ni? Alright. Next, tengok lagi answer. Tu example. Kalau dia bagi macam ni, so you boleh susun dia jadi E power of minus pi S then times dengan S over S square plus 4. Jadi kat sini E power of minus pi S. A dia adalah pi. Jadi kita relate dengan Ft minus pi, Ut minus pi. So now kita nak cari apa tu Ft minus pi dia ni. Okay, nak cari ni. Kita akan rujuk kepada Fs daripada soalan. So Fs dia adalah S over S square plus 4. Jadi pada sini nak dapatkan Ft, inverse Laplace dia. So kita dapat kat sini, kita relate dia dengan cos 2t. This one cos 2t, dia ada this one cos 2t, S over S square plus A square. So kat sini A dia adalah 2 over 2 power of 2. 2 square. So kita dapat kat sini, kita ada Ft equal cos 2t. So dekat sini kita boleh buat, boleh simplifykan dia lagi. Sebab kat sini dia relate dengan pi. So kita tahu daripada sini, Ft equal cos 2t. Bila kita nak gantikan T ni dengan, now kita nak gantikan T ni dengan T minus pi. This one pun gantikan dengan T minus pi. Okay. Cuma jawapan dia tak terhenti kat sini sebab kita ada pi kat sini yang boleh kita simplifykan dia. Jadi yang ni you kena refer dekat trigonometric identity. So katalah kat sini kita ada cos x minus pi. Kemudian equals, kat sini kita ada cos x cos y dan plus sin x sin y. Okay, jadi you perlu relate dengan soalan lah. Kalau soalan tu dia bagi kat sini adalah cos 2t. This one kita daripada Ft minus pi ni kita dapat cos 2t minus 2 pi. So saya tulis kat sini cos 2t minus 2 pi. Jadi x dia adalah 2t, y dia adalah 2 pi. So masuk dalam formula. Kita dapat cos 2t cos 2 pi plus sin 2t sin 2 pi. Okay, now cos 2 pi is 1.
sin 2 pi is 0. So you boleh cancel out dekat sini. Okay, boleh cancel out. So cos 2 pi is apa tadi? Cos 2 pi tadi is 1, jadi 1. Gantikan. So you ada kat sini cos 2t. This one sin 2 pi is 0. So you dapat kat sini times 0, 0 lah. So your answer for cos 2t minus 2 pi ni is cos 2t saja. Kita dapat yang ni saja, cos 2t. So dia dapat nilai ni ganti balik dekat atas. Dekat jawapan akhir. So kita ada kat sini kita ada cos 2t u t minus pi. Ni dia punya answer. Okay, setakat ni ada soalan nak tanya untuk properties of inverse Laplace transform ni. Okay, sampai ke second translation. Ada soalan setakat ni nak tanya? Ada tak? Okay, kalau tak ada kita masuk yang seterusnya. Inverse Laplace transform by partial fraction expansion. So this technique uses partial fraction expansion to split out a complicated fraction into form that are in the table, in the Laplace transform table. Okay, so kita akan pakai teknik ni untuk kita tukar Laplace transform based on table ni lah. So kalau kita tak nak split dia dan nampak complicated, tak boleh nak relate dengan ni, so kita tak boleh nak solve dia lah. Jadi mungkin salah satunya adalah kita pakai partial fraction lah untuk split up ataupun untuk asingkan dia daripada dia complicated fraction into the form yang easier lah untuk kita refer pada table of Laplace transform. Okay. Jadi rasanya partial fraction rule tu sama je masa you belajar sebelum ni dalam engineering maths. Okay. Pernah belajar kan? So sama saja. Kita ada linear factor dan juga quadratic factor. Okay. So you pernah belajar dalam engineering maths tentang partial fraction rules. So sama saja. Kita ada linear factor, kemudian kita ada repeated linear factor, kemudian kita ada quadratic factor dan juga repeated quadratic factor. Okay, so kalau katalah dan kemudian bila kita nak tukar dia dalam bentuk partial fraction partial fraction rules, so first kali kita kena make sure that fraction tu adalah proper fraction. Kalau dia adalah proper fraction, baru kita boleh tukar dia dalam bentuk partial fraction rule. Tapi kalau dia improper, you have to do long division first to get the proper fraction. Okay. Daripada improper, convert to proper, so we have to do polynomial long division to get the proper rational expression lah kat situ. Jadi kat sini bila kita nak tukar dia dalam bentuk partial fraction, kita akan refer kepada denominator ataupun the bottom dia lah, bahagian pembawah. Okay. So kalau katalah pembawah itu adalah linear factor, so kita akan gantikan dia dengan A ni adalah constant. So A over S plus 1. Tapi kalau kata kat sini kita ada repeated linear factor, maksud kat sini dia lebih daripada 1. So kata sini dia ada kuasa 2. Sampai seterusnya kita kena tulis adalah A1 over S plus A dan plus A2 over S plus 1 power of 2. So maknanya dia akan tengok berapa faktor. Kalau dia 2, so dia akan start dekat kuasa 1, kuasa 2 dan seterusnya. Based pada soalan lah. So A1, A2 adalah constant. So kalau you tak nak pakai A1, A2, you boleh pakai AB, you boleh pakai PQ pun tak ada masalah. Okay, so this one kalau repeated linear factor sampai n lah, n factor and dia n, so maknanya an ni sampai dekat maknanya you stop dekat kuasa dia sampai s plus a power of n lah, ikut pada n yang dibagilah. Okay. Kemudian kita ada quadratic factor. Kalau quadratic factor dia punya denominator ni power of s ni adalah 2. Power of S ni adalah 2. Okay. It relates to the quadratic factor.
Okay, beza dia adalah kalau quadratic vector dia kena tulis PS tambah Q. Okay, kalau kita nak pakai A1S plus A2 pun boleh. Ataupun nak pakai apa? Any constant di mana P dan Q ni adalah constant. Okay. Beza ni adalah dia kena tambah ni satu S ni. PS plus Q. Ataupun A1S plus A2. Contohlah. So kalau dia ada repeated quadratic factor, maksudnya katalah lebih daripada satu lah. So kata dia kuasa 2. So kita kena follow dia. Kalau sini kita pakai alfabet PQ, RST kan. Kat sini PQRT lah. Kalau S sama pula dengan ni. Jadi kat sini dia boleh tukar dia jadi PS sebab dia kuasa dia apa repeated quadratic factor, kuasa dia kat sini adalah 2. Jadi kita akan set dengan PS plus Q, this one S square plus PS plus Q power of 1 dan plus RS plus T over S square plus PS plus Q power of 2. Maknanya kita tengok sampai kuasa tinggi. Kalau ada 3, tambah lagi plus dengan kalau dah pakai T, kemudian letaklah katalah kita ada CS plus D over this one. S square plus PS plus Q power of 3. Okay. Okay, kalau rasanya dah faham untuk macam mana nak tukar pada partial fraction tu, sebab sebelum ni pun you pernah belajar dalam engineering maths. So kita tengok dia punya example. Write the given expression in partial fraction, then find the inverse Laplace transform. Okay, katakan you have 1 over S dan time S minus 1. Okay, ni adalah bentuk proper fraction. So macam mana kita nak tahu dia tu proper fraction? Dia punya power kuasa kat bawah ni, kuasa S ni mesti besar daripada ke atas. Baru kita kata dia proper fraction. Kalau dia yang power atas lagi besar daripada yang bawah, kita panggil dia improper. Kalau atas besar pada bawah, kita kata improper. Jadi kita kena buat long division lah. Tapi kat sini dia proper lah. Di mana kuasa kat bawah lebih besar daripada yang atas. Jadi kat sini kita boleh tukar direct. So this one kita pecahkan ni, kita dapat A over S kemudian plus dengan B over S minus 1. Kat sini adalah linear factor. Linear factor S kat sini dan S minus 1. So dia ada linear factor. This one you convert. Kita akan pakai partial rule ni, tukar dia. Okay, now kat sini kita akan samakan pembawah dia. So bila kita samakan pembawah, kita boleh ambil nilai bahagian atas lah. So kita ada 1 dan this one adalah A times S minus 1 plus BS kat sini. So kat sini macam mana nak dapatkan A dengan B? Okay, ada dua cara. Sama ada you nak pakai you nak expand dulu sebelah kanan and then you susun polinomial dia tu, baru you compare, ataupun lagi satu by assumption dengan anggapan, di mana bila kita buat assumption tu kita make sure that hanya satu constant saja yang perlu dicari. Jadi katalah sini kita assume S equal to 0, so kat sini BS dah kosong, so kita kat sini S 0. So kita boleh cari value bagi A. So kat sini A jadi A minus 1. Okay. Kemudian katakan kita buat assumption lagi, di mana kita nak cari value bagi B. Jadi kita boleh hilangkan constant A ni. Macam nak hilangkan constant A ni, dia kena darab dengan kosong lah. So macam mana S ni nak jadi dengan kosong? S sama juga dengan 1. So 1 minus 1. Okay. Okay, kat sini kita assume S equal 1. So kat sini S dia 1 minus 1 0. So A ni A times 0 0. So kita boleh cari value bagi B ni. So bila S equal 1, so B dia adalah 1 jugalah. B is 1. Now masuk balik dalam this one. Dalam ni. Dalam partial fraction ni. So kita ada minus 1 over S dan plus 1 over S minus 1. Okay. This one ni adalah FS lah.
So kalau kita nak, dia kata find the inverse Laplace transform, maknanya lepas kita dah tukar dia dalam bentuk ni, baru kita inverse Laplace dia. Baru kita relate dengan table. So kita nak minus 1 over s ni kita relate dengan constant ni. So kita ada minus 1. Dan 1 over s minus 1 kita relate dia dengan EAT ni. So kita ada plus e power of t. Okay, ada soalan setakat ni nak tanya? Tak ada. Kemudian kita tengok lagi, katalah contoh dia bagi macam ni. So macam mana kita nak tahu dia ada proper ke improper, tengok atas kuasa tertinggi adalah kuasa 2, bawah kalau kita darab tadi kita dapat s power of 3 kat sini. Ni s power s square dengan s, bila kita darab ni kita dapat s power of 3. So dia lagi besar lah kat bawah. So dia adalah proper fraction. Okay, now kita akan tengok pembawah dia. Yang bawah ni adalah linear factor, yang bawah ni adalah quadratic factor. So kalau dia linear factor, gantikan dapat a over s plus 1. Kemudian kalau quadratic, kita masukkan bs plus c over s square plus 1. Kat sini saya pakai constant dia ABC. So now kita samakan pembawah. So kita boleh ambil yang bahagian atas dia. Kita dapat 2s square plus s plus 1. Dan equal a times s square plus 1 plus bs plus c times s plus 1. Okay. Now kat sini samalah juga. Sama ada you nak expand dia ataupun you nak buat assumption. Kat sini saya buat assumption. Di mana kalau saya gantikan s dengan minus 1. So kat sini akan jadi kosong. B kosong, C kosong. Saya boleh cari constant bagi A kat sini. So A dia dapat equal 1. Okay, next kita assume S equal to 0. So A dah tahu, now kita nak cari C sebab S tu kosong, so B dia kosong lah. Okay, so kita dapat cari value bagi C. So gantikan, kita dapat C dia adalah 0. Kemudian kita assume any S sebab kita dah tahu A dengan C. Jadi boleh cari B dan kita boleh assume je apa S dia yang kita nak. Katakan saya letak S ni sebagai S equal 1. So gantikan dalam function dia. Bila S equal 1, dia dapat berapa? This one dia dapat, okay, 4. This one 2 plus 1 plus 1, 4 dapat 4. This one bila S equal to 1, A ni gantikan nilai dia dengan 1 dan C dia ni gantikan dengan 0. So kat sini boleh cari constant bagi B. So B kat sini kita dapat B equal 1. So kita dah ada A, dah ada C, dah ada B. So masuk balik dalam dia punya partial fraction tadi. Okay, so daripada sini kita gantikan dapat macam ni. Okay, now kat sini baru kita inverse Laplace dia based on table lah. So kita ada 1 over s plus 1 relate dekat EAT ni. Bila 1 over s plus 1, maknanya kat sini A dia adalah minus 1. A dia adalah minus 1. Okay, so kat sini kita ada e power of minus 80, so minus dia 1, so kita dapat e e power of minus 1 lah. This one pula relate dengan cos 80. Kalau sini s square, sini 1 lah, 1 square. 1 square is 1 jugalah. Okay, so kat sini atas ada s, so it relate to the cos lah. This one relate to the EAT, this one relate to cos A, 80. So kita dapat e power of minus t plus cos t. Okay, so ada soalan setakat ni nak tanya? Ada soalan? Ada soalan tak sebelum kita masuk convolution theorem? Okay, tak ada. Now kita masuk convolution theorem. The convolution theorem is used to find the inverse Laplace transform of a product of two function. Dia mesti of a product of two function. Fs times Gs. Okay. Untuk convolution theorem ni dia involve trigonometry transform lah. Bukan trigonometry. Integrate lah transform. Bukan dia relate dengan integration. Integration transform. Okay. Tapi bukan yang by definition tu, yang guna convolution punya theorem. So the convolution theorem is used to find the inverse Laplace transform of a product of two function, Fs times Gs.
if inverse Laplace Fs equal Ft and inverse Laplace Gs equal Gt, then inverse Laplace Fs times Gs equal inverse Laplace 0 to t Fu Gt minus U du. Okay, so macam mana daripada sini ni nak dapat ni. Okay, jadi kita tengok daripada Fs kita akan dapatkan Ft, inverse Laplace Fs dapat Ft dan Ft ni gantikan dia dengan U. Dan Gs, inverse Laplace Gs dapat Gt, so Gt ni T ni, okay, kita gantikan dia dengan T minus U. Okay, so kita tengok soalan. Okay, example, use the convolution theorem to find the inverse Laplace transform of 1 over S S minus 1 times S times S minus 1. So kalau you tengok soalan ni sama macam dekat partial fraction ni. Sama. Jadi sebenarnya soalan ni boleh selesai dua cara sebenarnya. Sama ada nak pakai partial fraction ataupun convolution theorem. So ada two method ataupun two kaedah two ways. Sama ada convolution theorem ataupun nak pakai partial fraction. Jadi tadi kat sini daripada soalan ni kita kena bentukkan dalam sebutan product of two function, Fs dengan Gs. Jadi kat sini saya splitkan dia, saya dapat 1 over S times juga dengan 1 over S minus 1. Okay, so kat sini katakanlah saya nak assume Fs adalah 1 over S. Jadi Ft kat sini adalah daripada Fs nak dapatkan Ft, jadi tukar jadi 1 over S dekat constant. So kita dapat 1 lah kat sini. Dan Gs, okay, sama equal 1 over S minus 1. So bila you inverse Laplace dia, you dapat e power of t. So dia duduk kat ni. So S minus 1 A, this one A dia. So kita dapat e power of minus e power of et. Okay, this one A dia adalah S minus 1. So A dia adalah 1. So kat sini dapat et. Okay. So dekat sini tadi, Fs tadi tukar Fs sama juga dengan 1 over S dan Ft dapat equal dengan equal 1. So kalau daripada Ft tadi kita nak cari Fu, jadi kat sini Fu pun sama juga dengan 1 jugalah, sama equal 1 juga sebab tak ada sebutan T kat sini. Jadi Fu equal 1. Macam Gs tadi kita dapat Gt dia adalah e power of T. Now T dia ni nak gantikan dengan T tolak U ataupun ganti dengan T tolak U. Okay, so dekat sini kita ada Gt minus U, kat sini kita dapat equal e power of T minus U. Okay, kita dah ada Fu, kita dah ada Gt minus U ni. Okay, kita akan gunakan dia masuk dalam formula. Kita ada integration 0 to T, okay, dan dia punya Fu dia adalah 1 dan Gt T tolak U dia adalah e power of T tolak U. Okay. So kat sini kita solvekan dia punya integration. Okay, so kita integrate dia respect to U, respect to U. Jadi T kat sini adalah constant lah. Okay. So this one kita integrate e power of T minus U du. So kita akan dapat e power of T minus U over minus 1. Okay, so minus 1. So kat sini saya tak minus dan 1 lah. So kita dapat. Dan daripada sini, okay, kita gantikan dia punya range dia tu, gantikan U dia dengan T. This one you dapat Z0. Okay, so e power of 0 is 1. Okay, kemudian simplifykan dia lah. Dapat gantikan simplify, so you dapat e power of T minus 1. Okay. Okay, sebenarnya kedudukan ni dia boleh tak semestinya jadikan dia sebagai Fs yang Gs, boleh juga kita terbalikkan pun tak ada masalah. Kalau nak terbalikkan pun tak ada masalah. Yang kat bawah ni saya tunjukkan kalau saya terbalikkan dia pun tak ada masalah. Cuma dari segi kita nak tentukan tu kita kena kena pandai jugalah. Seboleh-bolehnya kita gantikan supaya lebih mudah kita nak solvekan dia. Contoh, yang kedua ni sebenarnya lagi mudah. Kalau you gantikan Fs dengan S minus 1 dan Gs dengan 1 over S. This one Fs
equal 1 over S minus 1, kalau kita nak dapatkan FT, kita kena inverse Laplacekan dia, kita akan dapat e power of T. Okay, now gantikan T tu dengan U. So kita ada FU e power of U. Okay, kemudian GS pula. GS equal 1 over S. So kita inverse Laplace ni, kita akan dapat 1. Okay, kemudian kita relate dia dengan kita nak gantikan T dia dengan T tolak U. Kat sini 1. Tak ada sebutan T kat sini. So kita teruslah dapat GT tolak U equal 1. So kat sini baru kita masuk dalam formula. So bila kita masuk dalam formula, kat sini formula dia 0 to T. So masukkan FT dia adalah FU dia adalah EU. Kemudian GT tolak U dia adalah 1. So kita dapat EU. EU ni kita integrate dia, kita dapat EU juga. Dan masukkan range dia. So kita dapat ET. Okay, ET. Kemudian E power of 0 is 1. So EP tolak 1. EP minus 1 lah. ET minus 1. Okay. Masukkan range dia. This one kita integrate EU dapat EU juga. And then masukkan range dia 0 to T. So kita dapat ET minus 1. Okay. Ada soalan setakat ni nak tanya? Boleh? Untuk convolution theorem? Boleh. Okay. So ada lagi satu contoh, I guess. Sekejap. Yang ni kalau pakai partial fraction lah. Okay, satu lagi contoh saya tunjukkan. Kalau kita ada A over S square kemudian times S square plus A square. Jadi kat sini tadi kita kena bentukkan tadi product of two functions. Okay, Fs dengan Gs. Okay, so yang ni macam mana nak pecahkan dia. So kalau kita tengok, ni ada S square plus A square. So yang ni A ni boleh relate dengan sin kat sini. Jadi yang S square ni kena darabkan dia dengan 1 lah. So kita dapat kat sini, kalau kita pecahkan kita dapat 1 over S square kemudian times A over S square plus A square. Okay. Kemudian kita jadikan Fs ni sebagai 1 over S square equal Fs. Dan daripada sini dapatkan Ft, so kita dapat 1 over S square, kita dapat T lah. Kemudian T ni gantikan dengan U, so kita dapat Fu equal U. Okay, this one Gs. Gs equal A over S square plus A square. Okay, so kat sini kita boleh dapat direct. Okay, GT sin AT. Tapi kita nak gantikan T dengan T tolak U. So kat sini kita ada sin AT minus U. Dekat sini kita tak boleh nak pakai trigonometric identity, nak simplify kan tak boleh sebab dia bukan relate dengan pi. Yang boleh kita buat assumption dekat situ. Kat sini tak ada pi kat sini, jadi remain pakai je yang ni. Okay. Okay. Okay, so kita dah ada FU dan kita ada GT tolak U masuk dalam formula. So kita ada integrate 0 to T, U, dan this one sin, okay. This one saya expandkan dia terus, saya dapat AT minus AU du. Okay. So kalau kita tengok integration ni kita nak pakai apa? Nak solve guna apa? Okay. Kita tengok di sini kita boleh pakai by parts ataupun tabular method. Okay, so kat sini saya pakai tabular method. Okay, yang atas ni adalah kalau nak pakai by parts PV minus integrate V dP. Kat sini kenapa saya pakai PV minus integrate V dP ni? Sebabnya kat soalan ni dah ada U, sebutan U. Jadi kalau saya pakai UV tolak integrate video ni nanti dah ganggu sebutan dalam soalan. Okay. That's why yang U tu saya gantikan dia dengan P. Okay. So boleh saya pakai partial fraction lah. Okay, kalau saya tak nak pakai partial fraction, saya boleh pakai loped juga. Okay, boleh pakai tabular method. Okay, so saya kat sini ada hints kat sini, kita pakai loped. Di mana loped ni LO stand for log dan juga ln. Kemudian P dia adalah polinomial, E exponential, T trigonometry. Okay. So kita buat table lah.
Kita pakai law pad kat sini. So kita ada kat sini U adalah polinomial, sin 80 adalah trigo. Polinomial dulu baru trigo. Jadi polinomial ni kita kena differentiate dia. Trigo kena integrate. Okay. So kat sini kita differentiate U. Kalau dia polinomial dia kita differentiate sampai dia dapat kosong. So differentiate U dapat 1, differentiate 1 dapat kosong. Kemudian kita kena integrate lah. This one, trigo kita integrate. Kita ada sin 80 minus AU, integrate kita dapat cos 80 minus AU over A. Differentiate lagi, integrate lagi, so kita dapat sin sin 80 dan minus AU over minus A square. Okay. So, bila kita dah integrate dia, yang seterusnya kita kena masuk sign dia. Turutan dia adalah plus minus plus. Dia besar sini. So kita dapat kat sini plus minus plus. Okay, selepas kita dah differentiate dengan integrate dia, okay, masukkan sign tadi plus minus plus ni. Dan kemudian kita kena consider lah yang ni differentiate kena darab dengan integrate ni. Yang integrate ni kena jam 1 lah kat sini. So this one you dapat U cos 80 minus AU over A. Kat sini tadi tu refer kepada this one lah yang ni times. Then this one you times dia dapat ini. Okay, kemudian yang pembawah ni adalah plus juga dengan kat sini plus, kat sini negatif, so dia ada negatif lah. Sebenarnya negatif integrate, dia kat sini kita kena letak integrate kan, tapi sebab dia zero, integrate zero is zero lah. Jadi just consider yang atas saja. Okay, dia masukkan range dia, kemudian selesaikan dia lah. Okay, selesaikan, gantikan dekat U. Gantikan dekat U. So dia dapat, you dapat final answer dia adalah T power of A, kemudian minus sin 80 over A power of 2. Okay. So ada soalan nak tanya? Boleh ikut setakat ni? You boleh pakai juga partial fraction, so you akan dapat jawapan yang sama jugalah. Kat sini tolak A, sin 80 over A square. So kat sini pun dapat juga. Okay. So ada soalan setakat ni nak tanya? Okay, so untuk soalan ni boleh selesai dua cara juga. Sama ada convolution ataupun partial fraction. Okay. Okay, tengok lagi soalan C. Okay, soalan C. Okay, untuk last ni. Katalah kita ada 1 over S minus 1 dan times S plus 4 kat sini. Okay, so kalau kita tengok kat sini dia adalah linear factor. So kita tukar dia. So kita sebelum tu kita splitkan dia dululah. Dah betul Fs dengan Gs. So this one kita ada 1 over S minus A. This one 1 over S plus 4. So kita tengok sini Fs adalah 1 over S minus A. So kita ada Ft, Et. Dan kita gantikan T dengan U. Kita ada Fu, Eu. Okay, dan Gs dia kena 1 over S plus 4. So kita gantikan dia, this one relate dengan EAT lah. So kita relate, kita dapat GT E power of minus 40. So kita nak T adalah T tolak U, kat sini pun sama T tolak U. Okay, so kita dah ada Fu, kita ada GT tolak U. So this one, kita masuk dalam formula integration tu, kita ada 0 to T E power EU dan E power of minus 4 T minus U du. Okay. So kat sini kita boleh relate dia U. Ni this one tolak U, tolak 4, minus 4 times minus U dapat 4U. 4U dengan U saya dapat 5U. This one minus 40. So this one boleh apa? E power of Fu tu kita nak dia integrate dia. So E power of minus 40 adalah constant, so boleh letak kat luar. Now kita integrate this one je, E power of 5U, kita dapat E power of 5U over 5. Masukkan range dia 0 to T, so kita dapat answer dia ni lah. Okay. So ada soalan setakat ni nak tanya?
Jadi kat rumah you boleh buat juga pakai partial fraction, so you akan dapat answer yang sama jugalah. Bila you expandkan tu. So ada soalan setakat ni nak tanya? Boleh kot? Boleh. Boleh. Okay, so saya rasa saya stop dekat convolution theorem dulu. Solution initial variable problem saya akan masuk minggu depan. So ni adalah kemuncak kepada Laplace transform tu lah. Dalam solution of initial variable problem ni, yang ni lah yang kita akan solve differential equation. Sebab Laplace method adalah salah satu method untuk kita solve solution of initial value problem. So dia ada bagi differential equation dan juga initial value problems. Okay. Okay. Dan biasanya yang relate dengan ya tadilah initial tadi. Pada Y0 ni di mana bila cakap initial tu yang kat sini adalah pada X kosong lah, pada X equals 0. Ataupun kat sini dia independence variables dia adalah T, so T equals to 0 lah. Okay, so yang ni saya akan sambung next week. Okay, ni adalah part yang last dalam Laplace transform lah. Solution of initial value problem. Dan sedikit extra kat situ untuk Laplace transform transfer function. Transfer function adalah application dalam Laplace transform jugalah. Ini you akan jumpa dalam subjek control ataupun vibration. Okay, so ada soalan nak tanya setakat ni? Untuk so you dah habis cover Laplace transform dan juga inverse Laplace transform. Dia punya ni lah cara dia untuk dia punya ciri-ciri dia ataupun properties dia lah. Properties of Laplace transform dan juga inverse Laplace transform. So ada soalan setakat ni nak tanya? Ada tak? Kalau tak ada, saya akan berhenti kat sini dulu. Ada soalan tak nak tanya? Okay. So tak ada. So hari Rabu dan Khamis kita ada tutorial. So make sure you buat tutorial tu. Dah boleh buat tutorial Laplace transform dan juga inverse Laplace transform. Sebab inverse Laplace dah habis dah belajar sampai kat convolution theorem ni. Okay. So saya harap dapat buat lah dua-dua tu. Okay. Nanti kita akan bincang waktu tutorial. Okay. So kalau tak ada soalan, okay, saya minta diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.